Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menghuraikan sedikit sebanyak pendekatan yang dikenali sebagai terapi, di mana pendekatan ini lebih memfokuskan kepada generasi muda masa kini. Seperti yang kita sedia maklum, pemikiran anak muda masa kini lebih kepada pemikiran barat, di mana mereka tidak mengutamakan agama mereka sendiri, terutamanya golongan anak muda Islam. Oleh sebab itu, satu formula telah diperkenalkan oleh Datuk Haji Muhammad Nasir bin Disa ketika beliau berada di Institut Kajian Strategi Islam ISIM, iaitu terapi singkatan kepada transformasi pemikiran Islam. Pendekatan ini sangat relevan untuk digunakan oleh generasi muda masa kini. Yang pertama ialah terapkan kesedaran bahawa Islam adalah agama negara dan berpaksikan kepada prinsip rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Umat Islam perlu melakukan hijrah minda atau transformasi pemikiran supaya kedaulatan Islam sebagai agama negara sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dapat dilaksanakan, selaras dengan ajaran dan pegangan Islam sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Dalam usaha untuk mengukuhkan kedaulatan negara, antara transformasi utama yang perlu dirintis oleh umat Islam adalah dengan melakukan pelbagai pembetulan kepada berbagai salah tanggapan yang pada hakikatnya menjadi sumbangan terbesar kepada masalah dan ancaman yang mencekam umat Islam. Dalam hal yang sedemikian, salah tanggapan yang berlaku itu telah menghakis rasa cinta kepada negara dan agama negara dalam diri. Rasa cinta dan kasih akan agama Islam perlulah disemai dalam hati anggota ummah itu sendiri. Hal ini seterusnya bukan sahaja dapat mendaulatkan agama Islam, malah dapat mengukuhkan kedaulatan negara. Yang seterusnya adalah ARK, rasakan kecintaan mendalam terhadap Hifzuddin. Benih kecintaan kepada agama Islam perlu disemarakkan dengan perasaan cinta kepada negara demi memelihara kesucian agama dan kedaulatan negara. Baginda yang di-Pertuan Agong bersumpah atas nama suci Allah dengan menyebut wallahi, wabillahi dan watallahi. Sumpah yang dilafazkan oleh ketua tertinggi negara sebagai ikrar komitmen negara kepada Allah, Rabbul Jalil, pemilik alam ini dan negara ini selaras dengan prinsip pertama dan kedua rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Seterusnya ialah awas. Perkara yang perlu kita berawas ialah gerakan Republik Malaysia yang cuba menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang republik. Hal ini akan menyebabkan berlakunya menghakis kedaulatan negara, dan perkara ini akan menyebabkan berlakunya kewujudan pemikiran liberalism. Pemikiran liberalism ini merupakan perkara yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, merelakan nama Allah digunakan oleh agama lain, menjadikan perbuatan murtad sebagai perbuatan yang dituntut oleh hak asasi manusia, dan menuntut hak orientasi se-LGBT sebagai suatu hak, walaupun perkara ini telah dizalimi oleh Allah dan undang-undang penyangkut telah mengharamkannya. Iaitu perpaduan ummah. Perpaduan ummah ini berpaksikan kepada kecintaan kepada agama dan negara. Perpaduan lahir dari sifat adil dalam pemerintahan dan amalan agama. Dalam masa yang sama, ia menolak unsur kezaliman dan berlebih-lebihan. Konsep ini apabila dipegang dan diamalkan mampu untuk membentuk ummah yang progresif dan bersatu padu dan menjunjung nilai kesefahaman antara satu sama lain. Oleh itu, yakinlah bahawa sikap persefahaman dan toleransi adalah tunjang utama kepada perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di negara Malaysia. Selain itu, dalam berpaksikan kecintaan kepada agama dan negara, perpaduan adalah sangat penting untuk menjaga kedaulatan agama dan menjaga kedaulatan Islam. Oleh itu, perpaduan ummah ini menjurus kepada memupuk semangat kecintaan kepada agama dan negara. Sewajarnya, ancaman seperti pemikiran sekular, ancaman pemikiran liberal dan ancaman pemikiran republik tidak seharusnya dibiarkan begitu sahaja. Generasi sekarang perlu mengambil berat akan perkara ini sebagai asas untuk mempertahankan kedaulatan raja-raja dan agama Islam demi mengembalikan matlamat bangsa dan negara.
Dan akhir sekali ialah I, iaitu ikatkan akidah yang mantap di kalangan generasi muda supaya kedaulatan negara terus terjamin. Jangan membiarkan generasi muda dipengaruhi oleh pemikiran sesat dan menyeleweng. Jadi kita perlu asaskan kepada prinsip kenegaraan supaya status Islam sebagai agama negara dapat difahami dengan jelas, keputusan yang di-Pertuan Agong dapat dihormati dan dijunjung tinggi serta menghapus kebiadaban yang berlaku di negara ini. Dengan kefahaman dan pegangan yang kuat terhadap prinsip kenegaraan, kita akan dapat mempertahankan kedaulatan negara dari sebarang penipuan serta penyelewengan. Berdasarkan ulasan sebentar tadi, apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah kita sebagai ahli masyarakat wajarlah menghayati dan berpegang teguh kepada semangat pluralisme yang berpaksikan kepada rukun negara. Bukan itu saja, kita haruslah mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kedudukan Islam dalam perlembagaan di negara kita ini. Yang lebih penting lagi, pengetahuan masyarakat dalam memahami perbezaan antara Islam agama rasmi dengan Islam sebagai agama negara. Dengan ini, kita akan dapat menghakis unsur-unsur yang akan mewujudkan perpecahan antara satu sama lain. Secara tidak langsung, kita akan merangka usaha secara bersama untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan agama Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih.